Okey, malam ni seperti yang kita sedia maklum, sesi lebih kepada basic lah. Lebih kepada basic ataupun asas trading. Tapi itu secara umumnya, secara khususnya lebih asas tentang Dow Jones. Hello, mic keluar turun balik ni. Saya first time join. Aziz Penang Crew, chat. Nampak chat. Oh, okey, nampak chat. Okey, tadi sambil-sambil mat tengah ni saya dah paku buy dulu. Okey, saya paku buy. Stop loss saya dekat sini. Sekejap. Okey, stop loss saya dekat Heshan punya low. Okay, reason buy H4 ada engulfing, so saya cari buy. Ini reason technical lah. So and then total risiko saya, alamak tak nampak. Saya tambah satu lagi. Fibo Ace, Pak Cik apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, siapa yang kat sini betul-betul newbie? Kalau tak ada newbie, malam ni tak cerita pasal basic lah. Kita layan chat je. Siapa yang betul-betul newbie dalam ni? Aziz Penang, Abang Aziz. Semua dah otai, saya newbie. Nama pun dah Fibo Ace. Muhammad Afiq, saya Afiq. Nama Afiq. Okey. Sekejap banyak yang raise hand ni. Arif, bang trade based on apa? Okey ni tadi punya alo. Okey. Dan. Hamidi Harun. Saya nubis Kono Hamaru. Pelik nama awak. Salam dari Danau. Nama Ahmad Haziq. Mana abang ke? Saya geng Pak Cik LFC. Alamak. Ya, Is. Selalu orang nama Is ni orang MU ni. Effendi, salam mari. Okey. Jap, salam baru dalam indeks. So nak cerita pasal apa malam ni Kalau ikut jadual, saya dah tengah record ni belum? Dah kan? Okey. So kalau ikut jadual, malam ni cerita pasal basic. Tapi rata-rata kat sini ramai yang tak, yang panggil ramai yang bukan newbie. Cerita pasal MU. Lepas kena pecat dari MU, saya mencuba nasi trading. Nama pun Ole. Cerita pasal basic trade. Okey. So saya anggaplah bukanlah baru, kita refresh balik tentang Dow Jones. Mostly saya akan share tentang basic Dow Jones. Cerita pasal basic trade Dow ni. Okey. Sebelum tu kita saya ada slide tapi slide lama tau. Ni zaman saya bujang dulu. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Pro trader, Dow Jones ni US30 ke? Yes, betul. Dow Jones ni adalah US30. US30 ni beza je dekat MT4, beza pada simbol. Ada kat broker simbol dia US30, ada Dow 30, lagi apa? Saya pun tak ingat. Okey, kita refresh balik. Kita alamak ada call masuk. US30 cash sama juga. Okey. Mr. Zack US30 cash. Kejap guys bagi Tefai jap. Ada call. Okey. Apa tadi? Okey, basic. Kita refresh balik, kita recap balik, kita
back to basic tentang indeks. Mula saya akan share tentang indeks global. Apakah itu indeks global? So indeks global ni berkaitan dengan nilai saham dan prestasi saham. Okey, FIBO is DJI 30. Pun ada, itu kat broker lain pun ada di simbol tu. Akaun 100 USD boleh trade USD ke? Boleh sangat bang. Salam Sajib. Boleh sangat boleh. Alia, assalamualaikum salam. So ini adalah indeks global. Ia berkenaan nilai saham dan prestasi saham. So beza dia pada gold tadi dia pada value method, and then berbezaan pada forex adalah forex is speculation. Ada perbezaan mata wang dua buah negara. So kalau macam ni kita trade berdasarkan nilai saham dan prestasi saham. Ini untuk indeks global. So apa yang ada ke indeks global? So dekat indeks global ni kita ada beberapa jenis market. Okey. Antaranya Asia Index, Euro Index dan South American Index. Okey. So kalau yang korang selalu trade ni indeks mana ni? Yang korang selalu trade indeks Dow Jones ni kat mana? Dengar suara saya? Dengar kan? Saya dah on mic belum? Okey dah. Okey. So dekat ASEAN Index kita ada Australia. Okey, kita ada China punya index, kita ada Hong Kong, kita ada India, ada Japan, ada Taiwan. Sadruddin Ahmad, saya tak pernah trade Dow Jones lagi tuan. Okey baik. So memang malam ni saya akan share basic pengenalan tentang Dow Jones and then tentang indeks juga. North and South. Okay. So apakah itu indeks? Indeks ni sebenarnya kita kalau kita tengok yang Malaysia punya, okey, kalau kita tengok Malaysia punya indeks apa? Malaysia KL apa? KL apa? Basikal. KLSE. Betul. Okey, Kuala Lumpur Stock Exchange Index. Klasikal BSKL. KLSE. Okey. So ini untuk yang Malaysia punya. Jadi yang kita trade untuk indeks global ni maksudnya kalau Australia punya indeks adalah gabungan saham-saham di Australia. Okay. Oh, KLCI. Okay, jap saya buka jap. Saya pun tak tahu sangat. KLCI. Kuala Lumpur. Okay. So ini adalah KLCI untuk Malaysia ataupun indeks untuk Malaysia. Betulkan saya kalau saya salah. Okay, kemudian untuk indeks global Asia kita ada Australia, ada China, Hong Kong, India. So apa maksud dia? Okay, so kita boleh Google Australia Index. Oh, dia tahu je kita nak search index, dia terus keluar index. So dalam Australia Index ni dia ada tersenarai 200 saham dalam Australia. Okay, so kita boleh tengok list company tu kat bawah ni. Ni adalah company-company dia. Bermaksud bila kita trade indeks tu dalam masa yang sama kita trade juga total saham ataupun gabungan saham-saham yang tersenarai dalam indeks tu. Okey, ini contoh untuk apa tadi Australia. Korang nampak saya punya screen Chrome ke nampak saya punya chart je? Nampak dia macam tiap kecil valid ke? Sekejap belum cerita pasal chart lagi. Malam cerita pasal basic. Tapi tadi sebelum start saya ada masuk buy. Okey, siapa nak follow silakan. Stop loss kat mana? Stop loss saya kat low sini. Okey, so ada 1 minit untuk open market. Nampak Google. Okey, ni sekarang saya ada buka chart balik. So siapa nak follow silakan. Saya memang masih fokus buy. Reason dia masih tak ada break trend line ataupun tak break low sini. Okey, itu nanti kita akan cerita pasal technical. Sudah masuk pada technical, kita kenal dulu indeks ataupun instrumen yang kita nak trade. Apa reason buy Pak Cik? Okey, nanti kita cerita. So ini contoh himpunan saham-saham untuk Australia. Sama juga yang lain. Macam China, Hong Kong, India, korang boleh Google je. Contoh Hong Kong Index. Okey, nanti dia akan keluar and then kita boleh tengok senarai company-company yang ada dekat Hong Kong Index. So kemudian ada Europe Index,
ada FTSE 100. So FTSE 100 ni indeks di England yang mempunyai 100 company. Dah open. Yes, dah open. Market movement kat situ juga. Kita M1 jap. Okay. So saya tengah hold buy and then stop loss saya kat low sini. Nanti saya cerita pula pasal technical. Kemudian lain di Euro Index kita ada apa ni, saya pun tak ada sebut, Euronext 100, ada CAC 40, ada DAX, okay, and then Switzerland. And then bukan last, kemudian ada American Index. So yang popular di US punya index ada Dow Jones, okay, ada S&P 500, ada Nasdaq. Tapi satu ni Nasdaq ni tak ada, tak tertulis dalam ni. Hilang dia. Okay. So kelebihan, okay, apa kelebihan kita trade kat instrumen indeks global ni? Firstly, ianya still sama dari segi movement, maksudnya optionnya ada dua, iaitu buy and sell ataupun dipanggil CFD, contract apa? Contract for apa? Contract for difference. Betul tak? Kemudian bila kita tahu kita trade indeks ni berdasarkan value saham, okey. Jadi ianya adalah untuk pergerakan jangka masa panjang. Okey. Kemudian volume pasaran, kita boleh tengok perbezaan indeks dengan forex ataupun gold, volume pasaran dia sangat besar. Kemudian kestabilan pasaran dan dividen. Okey, cumanya kita dekat trade fields masih belum ada dividen, and then ada benefit juga kita masih tak ada dividen, sebabnya kita pun banyak lebih fokus sell, wholesale, and then tak adalah kena dividen negatif. Next. Okey, ni ada nota sikit, apakah itu Dow Jones, apakah itu Nasdaq, apakah itu S&P 500. Okey, so ini nota ringkas. Nota ni dah lama dah saya buat. So Dow Jones ianya juga dikenali sebagai Dow 30. Okey, dicipta oleh editor Wall Street Journal iaitu Charles Dow. Pak Cik nak nota ni boleh? Hei, come on lah. TP kat mana Dow Jones ni? Kejap, fly lagi ya? Biar fly. Macam ni, okey. Alalang korang tanya TP kat mana? First TP korang boleh ambil dekat sini. First high. Kalau dia lepas break high ni, kita boleh next target ke big round number. Nantilah kita look at big round number ni technical. Saya malah tengok. Biarlah. Ataupun saya nak lock BE. Okey. Sekejap guys, sekejap ada call masuk lagi ya. Okey, saya dah lock BE dulu. TFI sekejap guys, saya ada kecemasan sekejap kat luar dekat depan rumah saya. Saya nak keluar sekejap. Nanti saya masuk balik. So siapa nak follow, boleh follow by. Macam saya cakap tadi, first TP kat sini. If breakout high ni, kita boleh target ke next high. Okay.
Okay guys. Sorry sangat guys. Ada kecemasan sikit kat luar rumah tadi. Oh, dah kena pilih. So saya nak follow the entry lagi. 30. Okay, M15. Okay. Okay, so saya nak follow the entry buy. Saya nak entry buy. Siapa nak follow boleh letak stop loss bawah sini. Dengar suara saya? Saya dah on mic kan? Okay. Tarik sikit candle di bawah. Okay. So first TP kita boleh letak atas tu. Okay, settle position buy. Saya nak tinggalkan. So total 5, 10, 15, 100 dalam $15 lah. Okay, ni kalau saya kena stop loss $15, anggaran $15 saya kena stop loss. Tapi macam saya nak cukupkan $20. Okay. Okay. So kita sambung tadi. Cerita pasal indeks. Okay, Dow Jones. Apa tadi? Okay, Dow Jones Industrial Average DJIA. Okay, tadi kalau kita tengok banyak indeks yang ada. ASEAN Index, Europe Index, okay, American Index. Jadi untuk sedia maklum, seperti sedia maklum, korang tahu kita lebih fokuskan Dow Jones. Okay, jadi kat sini nota pun lebih cerita pasal Dow Jones. And then sambilan dia Nasdaq dan S&P 500. So ini view yang korang nampak, indeks-indeks yang ada di dunia, and then korang boleh trade. Okay, dekat trade fee pun korang boleh trade benda ni. Jadi katalah pagi korang nak fokus trade indeks Asia, so boleh trade Asia punya indeks. Euro pun boleh. And then malam pukul 9.30 kita boleh fokus Dow Jones ataupun Nasdaq ataupun S&P 500. So Europe ni open dia around 3 petang. Asia Index dia open around, ada yang 7 pagi, ada yang 8.30, ada yang 8. Ada tak tetap. Sebab between Australia, China, Hong Kong, Japan, dia punya GMT berbeza-beza. Jadi open market dia ada yang cepat, ada yang lambat, tak sama dengan kita. Okay, ada kita ni, ada orang lagi dalam ni. Senyap je. Wish, saya nak tambah lagi. So total risiko saya dalam 25 USD. Ada. Ke korang bosan cerita pasal basic? Oh, tengah fokus, ada. Okay, so ni kelebihan. Jadi kalau korang nak share dekat kawan-kawan korang pasal Dow Jones, pasal indeks, so sekurang-kurangnya korang tahu apa itu indeks. Jadi korang ada perbezaan, korang tahu perbezaan between trade index and then trade forex and then trade gold. Tengah fokus, tengah buy, tengah fokus ni cikgu. Zero pasal indeks tu yang tengah fokus. Okay. Lagi satu, kalau apa-apa tak tanya, apa-apa tak faham, and then penjelasan saya tak sampai ke tak jelas, cakap je. Okay, takut saya short sendiri. Sebab cakap depan skrin ni dia lain sikit. Kita tak nampak muka orang kan, terus cakap, tak tahu ikut short sendiri je. Fly, Rizal, fly, dah tak nak tengok chat. Fly ke? Tengok juga. Okay. So kat sini Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Okay. So ini 3 instrumen, 3 indeks yang quite popular untuk US Index. So paling besar adalah Dow Jones, maksud paling besar tu adalah dia paling lama, nanti kita baca nota dia, and then Nasdaq and then S&P 500. S&P 500 pun antara yang paling lama juga. Cuma kita nak tahu macam mana Dow Jones ni terhasil, okay? Nasdaq ni and then S&P 500 terhasil. So Dow Jones di Industrial Average DJIA, okay? Kalau kita search kat Google pun DJIA, okay? US30 pun kita boleh search, tak kisah. Simbol dia cuma beza kat simbol, benda yang sama. Okay? Yang juga dikenali sebagai Dow 30.
dicipta oleh editor Wall Street Journal iaitu Charles Dow dan rakan perniagaan iaitu Edward Jones. Maka dari itu kita tahu dari mana nama Dow Jones diambil. So kita tahulah nama Dow Jones ni dari mana. Dow 30 adalah merupakan indeks pasaran saham Amerika Syarikat yang menghimpunkan 30 saham syarikat blue chip yang didagangkan di New York Stock Exchange. Okay. Jadi Dow Jones ni adalah himpunan 30 company ataupun blue chip yang didagangkan di Wall Street ataupun di New York Exchange. Okay. The Dow merangkumi syarikat dari semua sektor utama kecuali utility dan pengangkutan. Kita ada juga Dow untuk transportation, tapi yang kita trade ni adalah Dow bukan kira Dow yang lain lah, bukan utility dan pengangkutan yang mempunyai indeks Dow Jones tersendiri. Okay. Di antara contoh-contoh saham dalam Dow 30 ni adalah Boeing, Cisco, ExxonMobil. ExxonMobil rasanya ada lagi tak? Nanti cek balik sebab saya ni nota lama. General Electric, GE, McD dan lain syarikat gergasi di Amerika Syarikat. Dow Jones boleh dikatakan petunjuk kepada indeks saham seluruh dunia. Atau dalam kata lain, Dow Jones adalah leader kepada indeks dunia. Muhammad Afiq fly teruk. Aku tengah tengok nota ni. Uish, okay, dah sampai first target kita, dah hit. Nampak tu? Dia buat shadow, dia cecah sikit je. Tak apa, sekejap lagi kita cerita pasal technical. So yang ni, yang atas ni scalping, saya ambil dulu. Saya ambil. Okay. Ini pun, okay, saya nak ambil. So yang ni saya nak buat partial close. Okay, partial close. Okay, market execution. Saya nak close 4 sen sahaja. Close. So ini pun sama, saya nak close 4 sen. Modify market execution. Okay, 4 sen, mana 4 sen? Okay, close. So tinggal 1 sen, 1 sen. Okay, saya lock BE. Dah biar. So sekarang saya dah zero risk. Nampak bila sampai sini? Dia pergi dulu. Sebabnya dia kena test dulu high ni, lepas dia breakout nanti baru kita cari untuk re-entry buy. Okay, sambung. Nasdaq Composite Index ataupun Nasdaq adalah singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nasdaq Stock Market ataupun lebih kenali sebagai Nasdaq adalah bursa saham Amerika Syarikat yang terletak di One Liberty Plaza, New York City. Okay, ini untuk siapa peminat-peminat indeks. Bolehlah tahu, boleh ambil info. Indeks Nasdaq merangkumi semua syarikat yang tersenarai di pasaran saham Nasdaq yang terdiri daripada 3,300 lebih saham. Ini menjadikan Nasdaq jauh lebih luas daripada Dow. Nasdaq menghimpunkan banyak syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan berkaitan teknologi dan internet. Namun ada juga syarikat kewangan pengguna bioteknologi dan industri. Maka Nasdaq boleh dilihat sebagai petunjuk kepada pergerakan saham-saham teknologi di Amerika Syarikat. So boleh nampak tak perbezaan Dow Jones dengan Nasdaq? Okay. Apa yang korang faham? Apa perbezaan tentang Dow Jones dan Nasdaq? Ke tak nak ambil tahu pasal Nasdaq langsung? Apa beza Dow Jones dan Nasdaq? Muhammad Khairul Muhammad Kasim. 30 company dengan 3,300 company blue chip. Okey. Dan yang lain, takkan seorang je kot yang faham daripada beratus orang ni. Orang tentang basic Fly lagi guys, fly lagi. Okey. Meletup-letup nampak pot tu. Break. Biar ada break. Jangan tengok, kalau tengok dah lama nanti equity makin kurang. Sebab tu kalau saya live trade, kalau perasan, saya live trade, saya tak suka tengok chat. Saya tekan, saya buat benda lain, saya sembang benda lain. Kebetulan saya dapat dapat tugas untuk cerita pasal basic. Tak payah tengok chat sangat. Apa beza Dow Jones dengan Nasdaq? Macam pick up line lah. Okay. Dow Jones basically blue chip. Okay. Nasdaq ni adalah company yang terhimpun dalam teknologi dan internet. Okay. Teknologi dan internet sahaja.
Maknanya dalam Nasdaq ni adalah company-company yang menjalankan perniagaan ataupun servis teknologi dan internet. Tapi namun ada juga kewangan. Nanti kita tengok contoh-contoh list dia. Ya Allah Akbar. Apa lagi perbezaan Dow Jones dengan Nasdaq? So Nasdaq, basically view dia, kita boleh faham dia bergerak berdasarkan saham-saham teknologi. Bermaksud, contoh macam hari tu, bila Apple dia launch 14, okay, iPhone 14, so kita boleh nampak impact dia dekat Nasdaq. So kalau kalau Apple tu dia berada di Dow Jones pun akan impact. Apple ada tak dekat Dow Jones? Macam Intel dalam Nasdaq lah, betul bang. Apa beza? Okay, mana lagi best trade Dow Jones atau Nasdaq? Dua-dua okey je. Yang penting kita faham behavior dia. Kalau kita selesa dengan Dow Jones, kita boleh fokus Dow Jones. Kalau kita selesa dengan Nasdaq, kita boleh fokus Nasdaq. So kalau macam live trade kita memang rata-rata fokus kat Dow Jones sebab volume dia sangat-sangat best, sangat-sangat rancang. Ada juga kawan kita yang suka fokus trade pada DAX, okay, German Index. So dia fokus pada waktu petang, pukul 3 lebih, pukul 4, waktu tu je trade. Okay, ada juga kawan kita suka trade waktu Asia, dia trade Yen, okay, Yen Index, ataupun Japan, ataupun Hong Kong, ataupun Aussie Index. Petang-petang pakai DAX 30 sambil risau Suria, Persia ada je. Sekarang tak ada Suria, kita kerak-kerak. Kita ada meletup-letup lah. Sama aja ni turun. Itu kalau impact dia sama bang, Bang Aziz. Kalau contoh impact dia kat Apple, so sebenarnya rata-rata Apple ada di Dow Jones, ada di Nasdaq dan ada di S&P 500. So dia akan impact sama. So ada saham yang tak ada kat Nasdaq tapi cuma Dow Jones. Okey, ada saham yang ada kat Nasdaq tapi tak ada kat Dow Jones kan. Jadi kalau saham tu dia bagi impact, hanya impact kat Dow Jones. So Nasdaq tu kadang dia follow, contohlah pergerakan dia contohlah pergerakan impact dia 200 pip. Mungkin Nasdaq dia akan follow dalam berapa persen, 20-30%, dia tak follow 100%. Petang-petang baku. Muhammad Irfan, best kelas malam ni belajar dari basic sebab saya nak bilang. Memang malam ni saya nak sembang basic je. Nanti sekejap lagi tu baru masuk technical. Maknanya sebelum kita nak masuk technical tu, kita kenal dulu apa yang kita nak trade. Okey, kita masuk S&P 500. Okey, S&P 500 ataupun index S&P 500 ataupun Standard and Poor's ni, cara sebut dia, saya pun tak pandai. Ini pula adalah indeks yang menggambarkan market capitalization, market cap 500 syarikat terbesar di Amerika Syarikat yang disenaraikan di pasaran saham. Indeks ini juga dianggap sebagai indikator anjuran terbaik untuk ekuiti Amerika Syarikat. Di antara contoh saham yang tersenar dalam S&P 500 adalah Apple Incorporation. Macam mana sebut ni? Berkshire, tak saya sebut. Baru try buy Dow tu, macam mana dia close? Macam mana dia close? Maksudnya bang, apa tu bang? Hathaway, Johnson & Johnson, Visa dan lain lagi. Saham-saham yang didagangkan di S&P 500 membentuk lebih kurang 75% daripada keseluruhan pasaran saham Amerika Syarikat. S&P 500 mempunyai beberapa kriteria untuk sesebuah syarikat kekal di dalamnya. Di antaranya adalah syarikat tersebut harus mempunyai ibu pejabat yang terletak di Amerika Syarikat dan memiliki modal pasaran sekurang-kurangnya 6.1 bilion USD. Okey, kebanyakan para pelabur menganggap S&P 500 sebagai salah satu petunjuk terbaik bagi mengukur pasaran Amerika Syarikat dan ekonomi negara tersebut. Ini kerana S&P 500 menghimpunkan 500 syarikat-syarikat terbesar di Amerika Syarikat dan saham-saham tersebut datangnya daripada pelbagai sektor. So boleh nampak perbezaan S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones. Okey, sebenarnya dalam Nasdaq ni, bila kita tengok situ dia tulis Nasdaq terdiri pada 3,300 lebih saham. Tapi yang betul-betul strong dia hanya akan pilih 100 saja. Sebab tu dia katakan Nasdaq 100, Nasdaq 100. So dia nak beritahu hanya 100 company yang betul-betul layak. So dia ada dia punya panggil level-level lah. Daripada 3,300 tu hanya beberapa company yang betul-betul core dalam Nasdaq. Okay, next kita masuk. Okay, ini contoh company di Dow Jones. And then
Mana nak tengok PDF? PDF apa tu bang? PDF ni ke? PDF ni saya tak share. Sekejap, tengok chat sekejap. Apa dia buat? Alamak. Come on, bagi reverse sikit. Saya nak paku lagi. Ataupun saya buat by limit dulu sini. Pancing dia, pancing. Okay, now kita dah clear direction. Nanti kita cerita teknikal ni, kita sekali sekilas pandang lah. Nanti saya akan cerita result entry, basic technical. Okay, sambung. Okay, Dow Jones. So kat sini, belah kiri, sebelah kiri ni korang boleh tengok. Ini list tahun lepas rasanya. So kat sini, kalau tengok sini, company mana yang paling lama? Yang tersenarai dalam Dow Jones. Dah tekan buy, dia tak ada macam PNL profit atau kat identifier yang untuk close order. Maaf newbie. Okey, maksud dia macam tu. Okey, abang tekan, dia macam tak ada identifier untuk close order. Maaf newbie. Alamak. Soalan dia bang, tak faham. Tak faham. Okey, jap. Macam mana dia close? Dah tekan buy, dia tak ada macam PNL profit atau loss kat dalam identifier untuk close order. Maaf, order. Ni dekat phone ni bang. Abang guna phone ke guna laptop atau PC? Okey, buy kat laptop. Okey. So kalau nak close macam ni, boleh tekan kat bahagian atas ni. Okey. Ada menu-menu ni kan. Tekan terminal. Okey, ataupun control T. So dia akan keluar bawah ni. Okey, bila dah keluar bawah ni, abang boleh close dengan klik pangkah dekat sebelah kanan ni. Mana yang nak close tu rasa ni cukup ni, boleh close. Ataupun boleh juga pergi dekat order ni, dekat mana-mana yang kita nak close. Contoh kat sini, tekan right click and then close. Okey, menjawab tak? Helmi. Tuan Hilmi, Abang Hilmi. Roger, thanks. Okey. Okey, kita sambung. Dalam 30 company ni, mana company yang paling lama? Okey, company apa yang paling lama? 19 PNG. PNG. Mana PNG? MN. Procter & Gamble. 1932, betul ya? Dow Jones Companies. This 2022 lah. Orang boleh Google yang latest dekat ni, search je. Okey, search je kat sini, korang boleh nampak macam ni 26 bro. Ni dia baru update 5 hari lepas. So 7 September, top 30 companies of Dow Index by weight in 2022. So kat sini ada listnya lah. Ni. Top. Dia nak baca satu. Okay, so tadi PNG PNG. Okey, mana PNG? Procter & Gamble. Oh ni. PNG. Itu kat situ korang boleh tengok yang latest lah. Kat sini 1932. Mana tadi? 1932. Procter & Gamble. Procter & Gamble ni company apa ni? Nama dah macam Procter & Gamble macam ni. Macam apa ni? Judi. Selalu keluar buat gamble ni paling lama. PNG ni adalah produk keperluan kita. Okey, yang selalu kita gunakan. Tu, PNG. Okey. Ni Procter & Gamble. Kalau itu kat sini pun dia founded 1837. Okey, maknanya company tu baru bermula. And then dia listed dalam Dow Jones pada 1932. 1932. Maknanya berapa lama dia boleh sustain tersenarai dalam Dow Jones. Kalau korang nak tahu sebenarnya mana-mana company yang tak yang tak sustain, dia akan terkeluar daripada senarai Dow Jones ni. Okey. Okey, apa nak tanya tentang Dow Jones?
Okey, ni tu. Sabun. Lagi company apa kena tengok? 3M, American Express, Amgen, Apple. Okey, Apple pun kalau kita tengok dia baru masuk tahun 2015. Okey, mana lagi yang baru? Amgen 2020. Honeywell pun 2020. Salesforce pun baru lagi 2020. Okey. Kenapa US30 Fly malam ni sedap profit? Sebab saya buy. Okey, tak apa. So ini adalah untuk Dow Jones. Kemudian kalau kita boleh tengok pergerakan Dow Jones, indeks Dow Jones sustain daripada so chart ni daripada kat TradingView saya ambil daripada 95 je. So kita boleh nampak apa yang dimasukkan tadi long term. Okey, jangka masa panjang kita boleh nampak dia punya chart sentiasa menaik. Sedap profit. Thank you tuan. Alhamdulillah. Kiranya apa kiranya? Alhamdulillah fly. Cari buy je lah sebab duduk naik je. Yes, follow je trend dia. Pakcik, tim selalu tekankan sell sampai kiamat, tapi kenapa dia baca? Takkan sebab Apple iPhone kot. Sell sampai kiamat. Oh, okey, macam yang itu dari segi fundamental. Okey, korang nak sell pun boleh. Okey, make sure equity sesuai dengan equity. So macam saya memang nak sell. Okey, nanti saya akan share pada technical. Saya memang nak sell. Cuma sekarang ni dalam setup saya belum ada lagi setup sell. Saya pun nak swing sell. Ada akaun lain saya yang tengah sell kat atas tu juga. Sebab based on fundamental, okay, Rabu nanti kita akan belajar fundamental dengan abang. Based on fundamental memang kita akan cari swing untuk sell. Pakcik, Ahmad Haziq Saifuddin 300%, lain macam 300%. Rasanya ekonomi USA tahun depan sell possibility juga. Saya pun tak pandai nak rasa. Saya rasa okay, fundamental tu memang rujukan. And then apa-apa memang saya akan tanya ke Abah, rujuk dengan Abah tentang fundamental, and then saya akan cari technical mana kawasan yang sesuai. Okay, next. Nasdaq. Nasdaq ni ada 100 company. Tak tahan nak baca semua. Tak tahan nak baca semua. Kejap. So macam ni company-company ni macam Intel. Okay, Intel rata-rata kat setiap rumah ataupun setiap laptop ataupun komputer menggunakan Intel. Intel pun dia gunakan AMD. Macam korang guna apa? Intel ke AMD? Macam saya guna AMD. Belum lagi Microsoft. Microsoft ni satu dunia gunakan Microsoft ke ada yang gunakan apa selain Microsoft? AMD sebab Intel mahal. Saya tak perasan lah pasal harga mahal tu, tapi saya tak tahu lah saya minat AMD Linux. Macam saya tak tahu, saya suka, sebelum ni saya guna Intel gak, baru tak sampai sebulan saya guna macam apa hal, macam tak kena dia jiwa. Saya tukar AMD sampai sekarang. Walaupun orang kata AMD panas lah apa semua, so far performance okey lah, tak ada masalah. Okey, lain produk lain, Coca-Cola. Okey, rata-rata kat satu dunia ada Coca-Cola. iPhone, okey, tengok orang sebelah kita ada iPhone. McDonald, kita keluar rumah memang senang jumpa iPhone. Jadi kat sini kita boleh faham instrumen yang kita trade Dow Jones ni adalah berdasarkan saham-saham yang kukuh. Okey, untuk long term. Ini pergerakan. AMD is better in multi-core dan Intel, harga berpadu dari Intel. Saya retired fanboy Intel, so betul saya memang AMD. Okey, kita balik. Okey, masuk balik Nasdaq. So Nasdaq yang sedia kita maklum tadi, Nasdaq adalah company yang menjalankan aktiviti ataupun servis atau perniagaan tentang teknologi. Okey, lagi apa teknologi? Lagi apa dia kata tadi? Teknologi, internet dan syarikat kewangan. Okay, so boleh tengok kat sini rata-rata company kat sini adalah company IT lah, senang cerita company IT. Okay. Jadi macam Apple, kita boleh tengok Apple dekat Dow Jones pun dia tersenarai, dekat Nasdaq pun dia tersenarai. Okay. Nanti kita tengok dekat S&P 500 tersenarai tak, mesti tersenarai sebabnya apa-apa dia akan start pada S&P 500, kemudian baru ke next sampai Dow Jones. Apa lagi kat sini ada eBay, okey. Yang biasa tak? Google, okey, rata-rata guna Google. Ada juga orang tak guna Google kan. Nvidia, lagi apa ni? Yang biasa kenal je lah, yang biasa tengok je. Sirius XM Holding, ni saya tak sure apa ni. Starbucks, okey. Tesla, Vodafone,
Rasanya untuk 2022 ni ada list baru. Ada company-company yang tak perform, dia terkeluar and then diganti dengan company baru. Okay. Ini chart dia, sama juga, lebih kurang macam Dow Jones. Kalau kita tengok performan dia sentiasa menaik. Ini apa yang saya masukkan tadi pada permulaan sini. Nilai saham, prestasi saham, and then kestabilan pasaran. Okay, next. S&P 500. Okay, ini S&P 500. Sangat banyak, ada 500. So, tak larat nak. So, ni pun gambar ni saya rasa bila punya, agak lama punya juga. Jadi nak dapat latest kena Google lah. Kalau korang nak tahu tentang S&P 500. So, kat sini pun ada Apple. Jadi kita boleh faham, okay, macam bila Apple bagi impact, so kat tiga-tiga indeks ni dia akan bagi impact. Okay. Tak adalah macam tiba-tiba okay, Google ada kat dekat Dow Jones? Ada syarikat judi ORA? Apa ni? Rasanya ada. Sekejap Alamak, tak submit pula. Okay. Saya tak sure kena cari company Arab, tak sure. Syarikat judi memang ada lah. Okay, syarikat judi memang ada. CM. Caterpillar. Pfizer. So macam Pfizer dia dekat dia tak ada kat sini, tak ada. Facebook ada tak dekat Nasdaq? Company lama saya kerja. Oh, okey. Walmart. Saya pun tengok dia, saya refresh balik. Contoh macam company Coca-Cola. Tapi Coca-Cola adalah satu company yang sustain. Katalah kita ambil contoh lah ambil contoh company macam Coca-Cola ni. Okay. Sebab dekat Nasdaq tak ada Coca-Cola kan. So katalah dia bagi satu impact yang besar. Tiba-tiba dia kata Coca-Cola perisa anggur. Waktu tu harga macam nak naik. Okay, saham dia performance naik kau. So kita tahu Coca-Cola tu dia hanya listed dekat Dow Jones dan S&P 500. So dia akan bagi impact di Dow Jones dan S&P 500. So janganlah tanya kenapa Nasdaq tak ikut. General Motor dalam DJ kot. Ada. Yang mana satu General Motor. IBM, Intel. So macam McDonald ni, McDonald apa core business dia sebenarnya? Siapa tahu? Apa core business McDonald ni? Food, lain, hartanah, betul, franchise. Core business ni adalah pada franchise, pada hartanah. Okey, itu tadi pengenalan tentang indeks, serba-serbi. Okey, mana yang korang nak tahu lagi boleh tanya. Mungkin dekat slide tu ataupun dekat apa yang share tu. Saya share tu apa yang saya ingat ataupun saya tahu je. Pepsi Cola. Yes, Pepsi Cola. Okey, pengenalan trading platform ni basic lah. Kita akan trade benda-benda ni semua tadi yang kita dah cerita semua tu dekat MT4. Maknanya platform kita boleh trade secara CFD secara CFD kat sini kan saya mention. Okey, pasaran dua hala CFD, maknanya kita boleh buy and sell. Jadi platform yang boleh digunakan adalah MetaTrader 4, MT4. Okey, macam kat Tradefills kita ada MT4. Betul MT5 kita tak ada MT5 lah. C-Trader pun kita ada. Jadi C-Trader pun kita boleh trade indeks Dow Jones, Nasdaq, semua tu lah. Okay, next. Technical. Okay, basic technical, support and resistance. Okay, nanti kita akan check. Maknanya basic kita nak trade untuk Dow Jones ni kita menggunakan support and resistance pun dah memadai. Okay. Next, ini contohlah support and resistance. And then trend line. Okay. Contoh support resistance and trend line.
Okey, habis. Alamak, gambar saya pula. Okey, habis. Okey, kita tengok chat balik. So teknikal, apa korang nak belajar tentang teknikal? Handsome bang. Okey. So tentang teknikal, firstly saya nak share tentang SNR dulu. Okay, basic SNR. Macam mana cara mudah nak dapatkan view SNR, kawasan SNR. Okay. First, saya suka gunakan kawasan support. Sebelum tu kita akan tahu support tu apa, resistance tu apa. Okay. Support adalah harga ataupun kawasan lantai. Manakala resistance adalah kawasan ataupun shilling harga. Okay. So, contoh support, macam mana saya nak dapatkan support di dalam chart. Okay. Saya lebih menggunakan candlestick. Okay. Saya lebih menggunakan candlestick dan sebab apa? Saya suka merujuk dua batang candle iaitu buy candle bull dan candle bear, and then saya kenal pasti mana kawasan buyer, mana kawasan seller. So nanti ada juga dekat dengan cikgu kita yang lain. Okay, contoh macam dengan cikgu Afiq lebih prefer ataupun lebih favorite dia menggunakan bar chart. Okay. Nanti kita kalau belajar dengan cikgu Iman, kita akan gunakan dia akan lebih menggunakan line chart. So benda ni semua ni adalah option ikut pilihan kita, ikut kesesuaian kita, ikut yang mana kita selesa. Okay, kalau kita rasa kita selesa dengan bar chart, silakan guna bar chart. Kalau kita rasa selesa dengan line chart, boleh gunakan line chart. Okay, so kalau macam saya selesa dengan candlestick. So korang lebih prefer mana? Korang lebih suka mana? Ni ada orang lagi tak? Kebosan dah cerita basic. Saya nak masuk support and resistance. Muhammad Khairul ada candlestick janji ada signal, ada lagi Syah Firdaus janji ada signal. Kek Rahman ada pun. Okey. Okay, support and resistance. So disebabkan saya kenal pasti support and resistance menggunakan, soalan baru masuk cik, kena tengok recording sebelum banyak terlepas. Saya tadi mula ada belanja lagu. So kena dengar balik lah kalau nak dengar. Okay, disebabkan saya dapatkan support and resistance menggunakan candlestick. Jadi kita kena kenal dahulu tentang candlestick. So candlestick, kalau korang tengok kat chart ni ada berapa jenis candlestick? Bukan pattern Saya tanya ada berapa jenis candlestick? Come on. 2. Bull and bear. Okay. Buy dan sell. Boleh? So ada orang panggil candle. Okay, saya tukar chart ni. Saya tukar color sikit. Sebab dalam kita sembang basic, so kita pun main basic sikit lah. Saya nak tukar color black and white. And then bull saya nak colorkan biru. And then bear saya nak colorkan merah. Okey. So nampak tak? So dua batang candle ni yang ada dalam chart. Dua jenis candle. Saya dulu ada hal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih bang. Okay. So bull dan bear. Jadi kita faham bull ni ataupun warna biru tu adalah bull. Ada orang panggil candle long. Okay. Ada orang panggil candle buyer, ada orang panggil candle bull, ada orang panggil candle bullish. Okay, sama juga bear, ada orang panggil candle short. Ada orang panggil candle bear ataupun ada orang panggil candle bearish. Sama je, yang penting kita faham apa ataupun kita kenal apa candle tu. Okey, jadi kat sini ada dua view iaitu dua candle bull dan bear. So yang mana bull kita akan harga akan bermula daripada bawah. Okey, maknanya harga bergerak and then dia close di atas, bermaksud dia memberitahu pada waktu tersebut buyer mendominasi pasaran. Okay, contoh kita pada H1. Contoh di sini. Down withdraw pakcik alhamdulillah laju. Ini
Ini Abang Danok ni. Macam warna JDT pakcik. Uish. Okay. Jadi apa yang kita faham dengan candle ni, biru ni mewakili buyer, merah ni mewakili seller. Jadi kalau macam ni, ini adalah time frame H1, kat atas ni kita boleh pilih time frame. Maksud time frame ni adalah pergerakan setiap candle. So macam ni pergerakan setiap candle adalah untuk H1, untuk pergerakan H1. Jadi macam biru ni, bull ni H1 ataupun pergerakan buyer 1 jam yang lepas. And then ni pun 1 jam yang lepas, 1 jam yang lepas. Kalau kita buka M5, kita boleh tengok ini adalah history ataupun history ataupun benda yang dah berlaku yang mana buyer dominan pada minit tersebut, pada waktu tersebut. Macam ni M5, jadi ini adalah pada M5 tu buyer mendominasi pasaran. Kemudian seller, atau buyer, seller, buyer, seller. Okey. So ini perbezaan di time frame. Jadi bila kita dah kenal buyer and seller tu, okey. Untuk seller dia akan open dan close di bawah. Sekejap saya zoom sikit. So macam ni, dia open dan close di bawah. So kat sini apa yang kita faham, pada time frame L5, okey, 5 minit yang lepas, seller cuba mendominasi pasaran. Seller cuba masuki pasaran, tetapi dia tak dapat mengalahkan buyer yang sebelum tu. 5 minit buyer yang lepas, dia tak dapat kalahkan. Jadi kat sini kita boleh nampak secara basic view, buyer masih mendominasi pasaran. Sama macam ni, buyer pada M5, dia memasuki pasaran, kemudian seller cuba memasuki pasaran tetapi dia tak dapat mengalahkan buyer ni. Bila tak dapat mengalahkan buyer ni, potensi buyer masih berada dalam pasaran. Ini basic view menggunakan candlestick. Okey. Jadi bila dia tahu benda tu, barulah kita boleh kenal pasti candle tu untuk dapatkan support and resistance. So macam mana saya dapatkan kawasan untuk support? Okay, saya akan kenal pasti kawasan pertukaran buyer and seller. Contoh macam ni. So kita boleh nampak ni ada seller, buyer. Jadi kita boleh faham kat sini, kawasan sini buyer mengalahkan seller. Bila kita nampak buyer mengalahkan seller, kita boleh gunakan kawasan sini sebagai support. Okay, contoh sebagai support. Contoh lain, okay, take note ni untuk support. Mana lagi kita nampak buyer mengalahkan seller semua ni. Jadi kat sini kita boleh menganggapkan, okay, beranggapan kawasan ni adalah kawasan yang didominasi buyer. Okay, so kita boleh marking. Nak TP kat bahu kiri tu boleh. Oi, sedap sangat. Saya tak sempat tambah ni. Tak apalah. Okay, saya nak tambah jugalah. Bismillah. Okey. Dah. Biar float. Oh, pukul 10. Okey, float sama. So kita ada possibility kalau H4 ni, apa yang macam saya cerita tadi, H4 yang 4 jam lepas buyer mendominasi pasaran, jadi kita boleh fokus dalam kawasan sini untuk cari buy. And then cut loss sekiranya seller dapat mengalahkan buyer ini. Ini simple menggunakan candlestick. Okey, kita sambung pada support resistance. Saya nak fokus dulu support resistance time frame besar iaitu daily. Ini contoh support. Kita next lagi contoh support, kita boleh marking kat sini. Okey. Jadi apa yang kita faham, support ni adalah pertukaran, kawasan pertukaran buyer and seller ataupun kawasan pertukaran buyer and seller yang didominasi oleh buyer. So sini pun sama. Lagi mana ada contoh tak? So sini pun boleh kita ambil. Ini contoh support. Okey, clear untuk support? Misal orang macam bosan je cerita basic. Okey, itu untuk support. So hopefully fahamlah macam mana marking untuk support tu, macam mana untuk dapatkan zone support. So kalau rasakan ni boleh refresh balik kat video ni, rakaman kita ada rakaman kat YouTube, boleh dengar balik. Kemudian kawasan untuk resistance. Okey, sedangkan ni dah color kuning, saya nak tukar color merah. So macam saya cakap tadi, sebaliknya daripada kawasan support ni, kita nak cari kawasan shilling ataupun kawasan pertukaran buyer and seller, and then kawasan pertukaran tu didominasi oleh seller. So saya tukarkan sikit color. Oh, gold, ingatkan kuning tadi. Saya buat color apa? Turquoise lah. Mana turquoise? Aqua. Okey, aqua.
Situ TP best tu. Oh. Hopefully lah. Tapi kita tengok sini ada satu kawasan support. Ni tak apa, nanti cerita. So ini contoh basic mendapatkan kawasan resisten. Okey, kawasan resisten. Sini pun pada asalnya ianya adalah kawasan resisten. Okey. Nanti saya akan share macam mana kita nak gunakan kawasan support resisten sebagai target kita. Sambung minggu depan je . Okay, lagi mana? Contoh kawasan kejung. Apa kejung? Market kejung ke? Biarlah dia kejung. Okey. Mana lagi kawasan? Contoh kawasan resisten. Mana yang kita nampak ada kawasan pertukaran buyer and seller. Okey, macam ni. Ada buyer masuk and then seller dominant. So saya nak boleh gunakan sini kawasan seller, kawasan resisten and then di breakout. Tengah menarik ni cikgu. Menarik apa tu? Lagi kawasan resisten. Ini kalau dalam kelas saya suruh korang melukis. Lukis sampai salah. Bukan sampai betul, melukis sampai salah. Sebab kalau melukis sampai betul, dia lukis sekali dah betul, dah settle lah. Lukis sampai salah. Okay, next. Ni contoh kawasan resisten. Macam saya cakap tadi, kita boleh ambil kawasan yang ada pertukaran buyer and seller. Jadi kita boleh gunakan kawasan itu sebagai resisten. Okay, mana lagi kawasan resisten? Contoh di sini kawasan resisten. Okay, so clear untuk kawasan resisten. Kemudian daripada support resisten ni akan berlakunya atas tu tamak. Okay, saya mati jap. Support. Okay, kuning ni contoh support. Yang kuning gold. So aqua ni contoh resisten. So, bila berlakunya support and resistance, ianya juga boleh menjadi support becoming resistant ataupun resistant becoming support. Okay, saya ambil contoh daripada support becoming resistant dahulu. Contoh di sini. Okay, saya simplekanlah SBR, support becoming resistant. Asal kejung ni? 3. Kejung ah. Ni dah naik dah sikit. Dia nak pacak. So, malah nak cara saya lobby. Okay. Support becoming resistant. Apa maksud dia? Di sini support. Okay. Kemudian breakout. Okay. B mewakili breakout ataupun becoming. And then menjadi resistant. So, saya tukar color di sini. Pada asalnya ianya menjadi support. And then the breakout dan menjadi resistant. Lepas jadi resistant, kawasan sini dia jadi balik. Okey, ambil sampai sini je lah. Susah nak lukis. Ya Allah. Okey. So support, breakout, bila dah breakout, possibility dia menjadi resistant dan mencari support. Okay, contoh lain support becoming resistant lagi kat sini ada support, okay, support and then the test support dia buat kenaikan tak lepas, so nanti kita boleh study kenapa dia tak melepasi kawasan resistant ni. Normally di time frame kecil ada halangan. So, bila support ni tak melepas, bila support ni breakout dan dia menjadi resistant. So resistant tu di sebelah sini. Jadi untuk pergerakan sekarang, possibility dia mencari resisten. Okay, kita kena faham satu konsep dalam SNR ni. Harga akan mencari support, harga akan mencari resisten. Maksudnya bila harga memecahi atau melepasi resisten, okay, contoh di sini. Okey, saya contoh ambil di sini. Ni support. Bila harga melepasi support, potensi dia mencari next support. Okey. Sama juga bila dia pecah support, potensi dia akan mencari next support. Sama juga di sini. Sini ada satu resisten. Bila dia pecah resisten, possibility dia mencari resisten. Sama juga kawasan sekarang. Kawasan sekarang pun adalah resisten. And then kita boleh tengok di time frame H4, ada tak petanda seller dekat kawasan resisten tu? Ada tak petanda seller kat kawasan resisten? Cuba komen.
Okey, ada tak kawasan kat kawasan resistan ni ada tak petanda seller? Okey, sorry ini. Okey, saya start pada sini dulu. Okey, sini adalah kawasan resistan juga. Okey. Kenapa saya katakan kawasan resistan? Sebabnya seller mendominasi kawasan sini. Okey, kalau kita nak masuk tentang candlestick pattern, kita akan bagi grafik apa. So saya tak nak sebutkan istilah, saya nak cuba korang kenal dahulu pertukaran, kawasan pertukaran buyer dan seller. So kawasan pertukaran buyer dan seller ni dijadikan resistant. Kemudian di H4, okey, di H4 ni sebenarnya kita boleh filter lagi kecil. Okey, jap saya kecilkan. Okey, sini. So nampak tak dekat sini kawasan resistant sini, okey, ni kawasan H4. Yang tadi tu yang agak besar tu kawasan daily. So dekat kawasan tu ada tak petanda seller memasuki pasaran? Mana ni ilmu CMS ni, CMS tu apa? Resistance yang mana satu, okey? Tak ada. So kat situ tak ada reason kita untuk sell. Sama juga bila kita kat time frame kecil lagi, tak kisah sebenarnya benda ni sama kat M1, M5, lebih kurang je view dia. Cuma macam mana kita nak mahir, kita kena selalu praktik. Okey, contoh di sini. Saya ni seller masuk, buyer and then seller. So kat sini seller, betul? So kita jadikan kawasan ni sebagai resistant. Nampak dekat kawasan sini seller masuk, jadi kita boleh follow sell. Nak filter lagi, kita mungkin boleh filter dekat kawasan sini di time frame apa M5 ke? Kejap. Mana tadi? Okey, nampak mungkin di M5. Okey, M5 kita boleh tarik trend line. Trend line saya tak masuk lagi apa semua. Ini rasa live trade saya last week. Okey, kita ada sell kat sini. Okey. Mana tadi? H1. Okey. So dekat H1 kat kawasan sini kita bukan nak kejar short entry apa, kita cuma nak kenal pasti zone saja. Okey, zone. Kita ada nak cerita pasal fakey ke apa, pasal istilah-istilah tak ada. Kita just nak kenal pasti keadaan candle. So macam ni juga sebenarnya ini berada dalam market aktif. Jadi kita boleh kenal pasti juga kawasan tu. Bila dalam market aktif memang normal, kadang-kadang dia akan buat lebih daripada kawasan tu. Okey, tujuannya untuk melengkapkan pergerakan. Itu next lah. Kalau ada sikit saya akan share pasal Fibo ke apa semua. Okey, so ni tadi H4 ni kita rujuk sebagai resistant, maknanya kawasan ni seller dominant and then seller masuk lagi. Kemudian di sini kita tengok ada seller masuk tak? Seller dominant tak dekat kawasan resistant? Jadi bila kita tengok dengan jelas, okey, tak ada seller yang dominan dekat kawasan resistant dan dalam masa yang sama, okey, dekat kawasan zone ni buyer dah close dalam zone. Jadi kita boleh terus follow trend dia saja. So bila kita dah kenal pasti, kita dapat entry sini, kat mana next target kita? Next target kita boleh gunakan di next resistance. So next resistance ni kita boleh jadikan sebagai panduan arah kita. Simple setup dia. Okey, saya masuk setup sikit. Channel set, okey. Betul. Itu basic. Okey, itu sebab tadi saya kata kenal ada dua jenis candle, bull dan bear. So kat kawasan resistance ni, candle bull ke bear? Candle bull atau bear? Ini basic lah, basic. Nanti akan datang next kelas basic, saya akan share lagi mana yang ada kesempatan saya share. Bull. Jadi focus buy. So bila katalah lambat kat sini pun korang boleh buy kat sini. Stop loss kat mana? Stop loss kat low sini pun dah cukup. Sama macam tadi, ingat tak mula saya ajak buy, stop loss kat mana? Okey, stop loss dekat bawah sini sebab buyer mendominasi kawasan sini. Saya ajak stop loss dekat bawah sini je. So mudah-mudahan. So sama juga dia punya cycle ataupun pergerakan dia kat kawasan sini. Next, apa nak tanya? Kadang saya pun tak tahu nak share apa. Kan share semua kan nanti time class road tour tak nak share pula. Ini basic menggunakan support and resistance. Kita bukanlah saya kata dengan kaedah atau metod support and resistance ni satu cara yang confirm sharp ke confirm make profit. Cumanya kita boleh
dapatkan, kenal pasti zone kat mana kita nak entry, kat mana nak exit. Saya tak swing sell kat area mana. Last SND Pak Cik. Oh, SND. Tak boleh lah saya SND. Okey, ni cerita pasal keadaan semasa lah ataupun kita tengok react market dekat consolidation. Okey. Jadi untuk sekarang ni kat mana next target kita? Next target kita based on daily punya view. Okey. Saya akan lebih menghala pula. Saya akan lebih menghalakan arah saya ke kawasan sini. Market dasar BRN tu. Oh, Cikgu Hafiz. Tak ada lagi masuk cerita pasal BRN malam ni. BRN 32 okey 32,325 500 500. Kawasan BRN. Okey. So kat sini pun kalau kita tengok bila kita combine ni dah kita masuklah sikit terus bit round number. Okey, bit round number tu kita bundarkan. Okey, kalau macam Dow Jones ni kita boleh bundarkan between harga 500 ke harga setiap harga 500 and then 500. So macam ni 32,500, so kita boleh next harga 33,000. Situ. Okey. So bila filter, okey, nampak dah tadi mula-mula view saya bila berdasarkan support and resistance saja, saya nampak arah dia ke kawasan aqua sini. Shilling kiri tu market dah sampai BRN. Kalau nak exit better ikut resistance TF mana, okey. Mohon keluar dulu Pak Cik. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Jadi bila kita combine pula dengan bit row number, okey, thank you Cikgu Afiq Allen and short cerita pasal SNR dalam masa sama dekat current market kawasan bit row number. So kita terus boleh cerita pasal bit row number. Okey. Jadi first kita boleh target bit row number ni sebagai kawasan exit kita ataupun arah kita. Okay. Maksud kita boleh buat reaction, kita boleh buat action dekat kawasan bit row number ni bila mana ada rejection ataupun breakout. Bila dah breakout ni kita boleh hold ke next target berpotensi ke kawasan sini. Tapi kalau ada reversal, ada rejection, ada petanda seller masuk, kita boleh cari sell semula ke arah sini. Sama juga macam di kawasan sini bit row number 31,500. Okay. Boleh nampak? Nampak tak apa candle buat? Boleh nampak tak apa candle buat? So H4 dia close di bawah bit row number 31,500 and then pada next movement dia candle breakout di atas bit row number dan harga ataupun candle tak dapat close di bawah 31,500 dan dia mencari next bit row number. Okey, hari ni ataupun Jumaat dia breakout, so potensi dia menjadi next. So ni okey, ada petanda nak turun sebab dia dah berada di kawasan bit row number. So ni saya nak close. Saya akan cari setup sell. Ada tak setup sell? Belum lagi, biar dulu. Boleh re-entry buy lagi cikgu. Seelok-eloknya tunggu bawah sikit. Okey, ada support bawah sikit. Saya nak support, nak buy semula kat kawasan sini. Kawasan resistance dia kami support sini. Kemudian di M30 ada tak kawasan? Tak ada. Di M15 pun tak ada. Okey. Kalau terdekat pun kita boleh ambil kawasan sini. Tapi saya tak minat kawasan sini. Kawasan buruan ni memang tak sedap kalau cari buy kat sini. Lagi pula time frame M15. M5. Okey. Sekejap Okay, so M1 saya ada, kalau nak sell saya akan gunakan, normally saya akan guna trend line macam ini. Okay, so macam ni kalau based on trend line nampak ada breakout, cumanya belum ada kekuatan sebab apa? Boleh sell tetapi dekat kawasan sini dahulu. Nak scalping lah. Allahu Akbar. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Saya rasa malam ni tu dulu kot cerita pasal support resistant. Okay. So masuk BRN sikit tadi. Next week insyaAllah ada rezeki kita masuk semula pasal SNR lagi. Kita perincikan lagi pasal SNR. And then kita masuk lagi tentang trend line ke, background number. Okay, saya test dulu masuk sel sikit. TMT itu nanti dulu. Jauh berangkut tu nanti dulu. Ni saya try naked dulu. Okay, so mungkin ada nanti kawan kita, tak boleh lah lukis-lukis sini. Barulah kita gunakan indicator. So ada trader yang mata dia sesuai dengan indicator, okay. Ada yang sesuai dengan naked. Allah. Okay, lain. Dah apa nak tanya guys? Nak simpan soalan time roadshow nanti cikgu tanya depan-depan. Oi, live trade sehari apa bos? Live trade setiap Isnin sehingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat. Oh, pasar roadshow. Okay, pasar roadshow. Untuk roadshow, sekejap Sekejap. Pada saya tak boleh tenang banyak benda saya mengusahakan. So kena faham untuk sell ni masih melawan trend. Okay. Kalau korang betul-betul nak sell untuk long term, carilah pertukaran tu sekurang-kurangnya pada time frame daily ataupun H4. Okay. Macam sebelum ni lah. So, macam sekarang nak sell boleh. Ibarat kita sell untuk retracement based on pergerakan sebelum ni. Jadi kita boleh sell untuk first target kat kawasan support ni dulu. M15. Okay. Sekiranya dia dapat melepasi kawasan sini, support ni, barulah kita boleh target ke kawasan sini. So, saya sell, alhamdulillah dah run profit. Okay, untuk roadshow, ni Telegram. Okay, korang nampak Telegram saya? Cikgu masuk sell ke tu? Saya dah masuk sell sikit. Tapi lawan trend lah, lawan trend. So TP saya mana? TP saya macam saya cakap tadi, sekiranya dia dapat break kawasan support M15 ni, so ada potensi ke support sini. So kena ingat, ini retracement untuk H1 dulu. So nak dapatkan solid untuk betul-betul dia boleh pergi jauh, make sure ada petanda seller yang solid di time frame daily ataupun H4. So H4 ataupun H1 normally kena ada pattern. So next insyaAllah kita akan share pasal pattern. So macam ni contoh ada reversal pattern. Okay, H4. So bila daily ada candlestick pattern, normally time frame kecil ada chart pattern. So sama juga di sini. Kalau daily ada reversal pattern, candlestick reversal pattern, normally di time frame kecil H1, H3 ataupun M15 ada chart reversal pattern. Okay. Untuk okay. So untuk roadshow mana untuk roadshow? Okay. So untuk roadshow, sampai sini yang join untuk roadshow, untuk road possible lah ni ke 30k, 33k ke pakcik, 33k. Tak boleh nak janjikan, tak boleh nak kata sebabnya SOP trading saya untuk ke next target, ke next harga, make sure dia kena breakout satu kawasan tahun kau. Sebab korang ambil runner bawah saya lobby. Okay. So, okay, nice soalan. Bolehkah pergi 33k? Boleh sekiranya dia breakout sini. Okay. Make sure dia breakout sini. Pekatkan lagi. Hitam. Make sure dia breakout big round number. Barulah boleh pergi ke next big round number. Itu saja. So macam mana kalau dia nak pergi 33k kalau dia tak dapat melepasi 32,500. Okay. So kena ingat between 32,500 ke 33,000 ada 500 pip.
Jadi kat situ kita ada peluang. Selepas confirmation ada breakout, even kita masuk pun selepas ada breakout, confirmation breakout dia 100 pip pun, kita boleh masih ada potensi untuk makan 400 pip ataupun 300 pip. Okey, roadshow tadi. Mana tadi? Alhamdulillah. So roadshow, road tour. Roadshow ke road tour? So insyaAllah saya dengan Cikgu Imam akan buat kelas. Sekejap. Hadri, Hadri. Ajim, kenapa 500 pip? Okey, 500 pip itu adalah rujukan bit row number yang kita gunakan di Dow Jones. Okey, di Dow Jones kita gunakan rujukan bit row number 500 pip. Okey. Boleh juga nak gunakan rujukan 1000 pips, bermaksud daripada 32,000, 33,000. Okey, ada kawan saya dia betul-betul swing, memang dia trade menggunakan bit row number saja. Saya tak akan dia yang banyak swing dia. Apa dia main, apa dia trade, sebabnya dia bekerja di offshore semua, and then tak ada masa sangat tengok chart. Jadi bila dia tengok chart, contoh macam ni kan, harga breakout 33,000, ni contoh je, contoh method dia. Okay, yang di share kat saya, 33,000 dia breakout, so next harga dia akan buy sampai ke 34,000. Ini memang betul-betul dia tak trade macam kita trade setiap malam, so dia tak ada. So macam ni, dia akan buy kat sini, buy, stop lah dia bawah sini. So biarlah TP dia, memang dia pasang TP kat sini. So macam ni juga, bila breakout bit row number, dia akan cari buy, TP ke next bit row number. Maknanya dia main range 1000 pip, 1000 pip. So, boleh juga kita nak gunakan 500 pip, ada juga yang gunakan 200 pip, ada juga yang gunakan 100 pip. Okay, macam mana kira pips index ni? Lain dengan FX. Okey, kira pips dia kalau dekat laptop ni, dekat Windows mudah saja. Contoh candle bull ni, candle biru ni, daripada bawah sini ke atas ni, nampak tak ada angka 23650. Okey, 23650 bermaksud berapa pip tu? Orang yang tahu cuba share. Ada kawan kita tanya tu. Share sikit apa yang korang tahu. Yes, 236 pips. So 50 belakang tu tak payah kira, dua angka belakang tu tak payah kira. Okey. So kita kira dua angka apa ni? Yang depan tu saja, dua angka belakang tak payah kira. Itu adalah 236 pips. So kenapa 20 kat belakang kira? Ni dua ni belakang ni kita kira. Okay, welcome Roh. Thank you bagi soalan. Okay, sambung. So kelas ni deposit minimum $1. Siapa nak join sebagai komitmen korang, and then booking seat saya turunkan ke RM50. Waktu kelas 6 pagi hingga 6 petang tengok pada keadaan. Kalau rasa kita boleh start 10 petang pula. 10 pagi sampai 6 petang pun tak ada masalah. Mungkin tengok pada tempat lah. Cikgu next live trip bila cikgu next week InsyaAllah tengok. So untuk yang deposit, korang akan dapat merchandise. Merchandise ni nanti saya tunjuk. So cara nak isi form, nama, email, nombor telefon, and then pilih lokasi, and then bila dah deposit ataupun ialah ada deposit, screenshot, upload. Okay, and then ini booking seat. So nanti bila korang dah sampai, korang dah attend kelas, kita akan refund baliklah RM50 ni. Contoh untuk okey, apa merchandise dia? Saya tengah siapkan poster tapi dah siap lagi. Ini merchandise dia. Untuk yang deposit $1 kita akan bagi t-shirt round neck and then snapback cap yang ni. Untuk yang deposit $500 kita akan bagi t-shirt collar. Okey. T-shirt collar, ada collar, snapback cap, and then notebook, pen. Ni tak kisahlah siapa yang join road tour, siapa yang deposit biasa pun boleh. So macam ni nak claim, boleh PM saya dekat Telegram. Kemudian siapa yang deposit $1000 kita akan bagi semua ni. Kita ada total ada 7 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. T-shirt collar, snapback, notebook, pen, keychain lanyard dan lanyard. Okey, ni keychain lanyard. Not folder, saya tak sure mana satu ni. Protect sticker dengan exclusive bag. Ni untuk yang
deposit. So deposit biasa pun boleh roger saya untuk claim, and then untuk rod tua pun dapat juga, cuma siapa yang deposit 1000 ni saya bagi extra mentoring program. PM Telegram yang mana cikgu? Search Huzaifah Faruqi. Ini Telegram saya, Huzaifah Faruqi. Kalau pergi dekat Telegram Kick Off Live Trade ni ada, bawah ni ada Huzaifah Faruqi ataupun Cikgu Iman. Ini kalau nak booking seat lah untuk road tour. So untuk yang road tour ni, sampai dia bagi 1000, saya bagi tambahan mentoring program. So mentoring program ni maknanya lepas kelas tu kita akan bagi slot khas untuk jumpa face to face. Okey, rasanya itu saja untuk malam ni. Ada apa pertanyaan? Kalau satu SD trade jadi 1K, lepas tu withdraw masuk balik, itu boleh adjust PM saya. Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Dapat join tak mentor program tu? Okey, kena join road tour. Depo 20 pound pun free cikgu. Okey, depo 20 pound, growkan 100 pound. Tak pun 80 berapa? 88 pound kot. Itu PM saya. Saya adjust. Okey. Apa lagi? Okay, jap, tengok market. Kat situ je. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya nak join road tour. Boleh bang, tolong. Boleh bang, silakan. Ni. So ni tarikh dia semualah. Johor Bahru 17 September, maknanya Sabtu ni. Okey. Tempat pun saya tak booking lagi. Kalau tak ramai, okey, kalau bawah 10 orang saya ambil homestay je lah. Kita boleh lepak-lepak homestay. Tapi dia sebab start dia pukul 9. Jadi kalau dah check in homestay lepas Zuhur lah. Kita lepak lepas Zuhur, santai. So duduk bersila lah, duduk bersila dekat kaki 5. Tu pulang lah tengok, kalau bawah 10 orang macam tak berbaloi lah. Kalau nak sewa dewan ke apa kan, cari homestay ke apa, kita lepak-lepak situ, sembang-sembang, kenal-kenal apa semua. Panggil nak tumpang bahu ke. Nanti bagi lokasi pinang cikgu. Okey, baik. Selalu tempat masuk akaun tu, tiba-tiba masuk akaun 1. Nak tanya macam mana transfer dari akaun 2 ke akaun 1 trade fields. Selalu top up masuk ke akaun. Okey, contoh Contoh. Sekejap sebab saya tak ada akaun trade fields ni. Sekejap. Mana ni? Okey, bagus. Mungkin abang baru lagi, tak biasa dengan platform ni. Okey. Location kat Penang tu, okey, nanti kita akan info sebabnya yalah kelas free apa semua. Kita orang pun travel daripada weekend lah. Okey. Luang masa dengan panggil korbankan masa dengan family daripada panggil luangkan masa dari family. So hopefully korang pun boleh bagi komitmen dah bila join. So untuk lokasi tu kita akan tengok pada kuantiti berapa ramai yang join. Kalau ramai baru kita akan booking dewan ke. Kalau tak ramai kita homestay lah. Kalau kat Penang tu kalau tak ramai kita lepak di pantai je lah ramai. Jom berangkun ada sebelah Cikgu Iman, dah tengok Cikgu Iman trade. Buat sekat seberang perai je. Aziz Binang Institution. Okay. Tengok mana kawasan. Sebab nombor telefon semua dah bagi. Nanti kita akan kontak. Saya akan kontak sendiri. And then confirmkan mana yang sesuai. Katalah cuma 7 orang. So daripada 7 orang tu mana kawasan yang sesuai. Macam itulah. Kita tak adalah buat macam panggil
kelas tu grand-grand. Yang penting nak jumpa untuk sampaikan ilmu. Okey, yang tadi soalan abang tadi tu, Helmi kan? Macam mana nak transfer? Okey, contohlah abang daripada abang kena pergi kat transfer funds, okey, pergi kat transfer fund. Okey, contoh duit tu kat wallet. Lepas tu ni MT4. Mana MT4, MT4. Okey, contohlah sini MT4. So klik continue and then masukkan amount. Okey, boleh menjawab tak Abang Hilmi? Sorry, dari email ikutkan wallet dah betul tapi dah 5 minit tak masuk lagi. Masuk macam mana tu bang? Yang penting lepas face to face, the trade and withdraw macam Cikgu Iman hari ini. Amin. Moga-moga lah. Moga-moga. Okey, lain-lain. Sorry, dari email ikutkan wallet dah betul tapi dah 5 minit tak masuk account lagi. Tu macam saya cakap tadi lah, kena buat internet transfer. Mungkin tuan time nak depo tu, okey. Time nak deposit tu, make sure kita klik account mana yang nak depo. Okey, sebab ramai yang kadang PM saya cakap, pakcik kenapa depo tak masuk MT4, tak masuk MT4. Sebabnya apa? Sebabnya dia depo kat wallet. So kenalah transfer fund. Jadi make sure kalau nak deposit kat account professional ni, klik account professional, baru pilih OBT mana kita nak guna. Ada trade di prop tak? Saya tak trade dah di prop, tak mampu lagi. Nazrin nak hubungi siapa join tu? Okey, dekat channel ni, bawah ni ada link saya, boleh klik PM saya ataupun Cikgu Iman. Cikgu minta link untuk di-share account trade field. Ada tak dalam channel ni, King of Live Trade? Kat channel King of Live Trade. Ya. Okey, dah masuk. So boleh visit kat situ. Helmi rupanya kat wallet. Ni pun ada berapa orang ni? Ada 3-4 orang kat PM. Kenapa depo tak masuk? Depo tak masuk. Rupanya dia depo dekat wallet. Okey. Itu saja kot. Dari tadi itu saja. Sambung lagi. Okey. HAQFA. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Dan sekali kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanallah walhamdulillah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum semua. Selamat malam.